Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz: Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, bermula mereka itulah yang diharapkan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul Aliyul Azim. Sahabat sekalian, ayat yang saya bacakan ini di antara banyak ayat-ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala berkaitan kelebihan hijrah. Jadi mengambil kesempatan kita berada mana kata di bulan Muharram yang penuh berkat ini. Pertama, tumpang tak lupa. Jadi besok 9 Muharram, lusa 10 Muharram. Jadi 9 dan 10 ini disunatkan kita berpuasa. Tasu'a dan juga Asyura. Tasu'a ni 9 Muharram. Tasu'a tu iaitu 10 Muharram. Jadi kedua-dua tarikh ini memiliki ataupun mempunyai peristiwa-peristiwa yang besar. Ya. Kerana orang-orang Yahudi juga mereka memuliakan 10 Muharram. Kerana 10 Muharram tu Nabi Allah Musa AS terselamat daripada kata serangan Fir'aun. Jadi Musa bila sampai tepi Laut Merah dikejar oleh Fir'aun. Jadi dengan perintah Allah Ta'ala, Nabi Musa mengetuk Laut Merah dan menjadi daratan. Jadi Nabi Musa menyeberangi laut itu sampai di sebelah sana, seberang belah sana. Fir'aun kejar. Fir'aun masih lagi berada di tengah-tengah laut. Maka Nabi Musa ketuk semula air tu, laut tu. Maka daratan tadi kembali jadi laut. Dan Fir'aun tenggelam lemas di lautan tersebut. Peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Pertolongan Allah kepada Nabi Musa AS. Dan orang-orang Yahudi mengejek-ngejek umat Islam yang berpuasa pada 10 Muharram. Maka diperintah oleh Allah puasa juga 9 dan juga 10. Supaya ataupun 9, 10, 11. Boleh kembang sekali insya-Allah. Jadi jangan kita lepas peluang ni yang datangnya setahun sekali. Iaitu berpuasa di hari 9 dan juga di hari 10 Muharram. Besok dan lusa insya-Allah. Jadi peristiwa hijrah ini berlaku lebih kurang 13 tahun selepas Nabi mana kata berada di Mekah. Dalam masa lebih kurang 13 tahun Nabi berada di Mekah, Nabi cuba menjadikan Mekah sebagai pengkalan dakwah. Di mana-mana perjuangan, bagaimana apa-apa ideologi, dia memerlukan pengkalan. Kalau komunis, pengkalan dia di China ataupun di Rusia. Kebanyakan orang China dan juga orang Rusia ni mana kata berpaham komunis. Jadi komunis ada pengkalan dia. Begitu juga dengan mana kata ideologi lain. Macam kita kata di Amerika dan juga di Barat. Mereka ni berpaham kapitalis. Dia pun ada pengkalan dia. Islam satu agama yang besar, agama yang benar. Dia perlukan pengkalan sebagai base dia, tapak dia, untuk dia melancar, meluaskan lagi pengaruh Islamnya itu. Dan Nabi SAW cuba menjadikan Makkah sebagai pengkalan dakwah. Nabi buat kerja. Orang kata habis riang. Nabi tak ada orang di Makkah tu yang Nabi tak jumpa. Semua orang Nabi jumpa secara individu. Tak ada rumah yang diketuk. Semua Nabi ketuk. Tetapi sepanjang 13 tahun Nabi berdakwah, bilangan orang Mekah yang nak menganut Islam cukup sikit, tak ramai. Bahkan penentangan terlampau hebat. Jadi Nabi cuba mencari pengkalan yang lain. Akhirnya Madinah menjadi pengkalan dakwah yang baru.
Bagaimana Nabi ambil kesempatan apabila orang-orang daripada Madinah terutamanya datang ke Mekah mengerjakan haji di bulan-bulan haji. Amalan haji ni bukan zaman Nabi je, zaman Ibrahim lagi orang dah kerja haji. Jadi Nabi ambil kesempatan kedatangan jemaah-jemaah haji ni ke Mekah untuk menyampaikan dakwah. Jadi bila Nabi berdakwah, terutamanya pada orang Madinah dengan mudah menerima Islam yang diajar oleh Nabi. Mudah. Kemudian mereka ni balik pula ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka cerita pula tentang Nabi ni. Ramai lagi datang jumpa Nabi. Di musim haji ataupun di luar musim haji. Dalam masa yang pantas dan cepat, orang-orang Madinah dah ramai memeluk Islam. Ramai memeluk Islam. Akhirnya, Nabi meminta orang-orang Madinah ini berkumpul di Mina. Siapa besok pergi Mekah kerja haji, tempat yang kita melontar tu, Jumratul Aqabah itu. Yang kita melontar pada hari raya haji, 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita lontar satu je jumrah. Dia panggil Jumratul Aqabah ataupun Jumratul Ula. Di situlah, di Mina itulah. Di Mina tu, tempat tu, kalau dia sebelah bawah bukit tu, di tanah halal. Di bukit tu, tempat melontar tu, tanah haram. Itu Mina. Di situlah berlakunya satu perjanjian yang dinamakan Bai'atul Aqabah. Perjanjian Baitul Aqabah yang kedua. Kali yang kedua Nabi berbai'ah. Kali ini datang lebih ramai daripada bai'ah yang pertama. Yang ada dikira dalam sejarah, ditulis oleh ulama-ulama sirah, ada 72 orang. Yang hadir itu 72 orang. Nabi minta mereka berkumpul pada malam hari. Nabi bersama bapa saudaranya Abbas hadir. Abbas masa itu belum lagi Islam. Tak meluk sampai Islam lagi. Maka berlakulah, makna kata bai'ah, dia makan Bai'atul Aqabah. Bai'ah ni janji. Perjanjian. Perjanjian ni kena tunai. Tak boleh kita berjanji, kita mukir janji, dia tak betul. Ada orang dia mukir janji, lepas tu dia pergi cari kambing seekor, dia sembelih. Dia panggil 10 orang makan, dia kata selesai. Mana boleh macam tu? Saya pinjam duit kat bank, beli kereta, harga 100,000. Janji nak bayar sebulan 1,000. Bayar 5 bulan, bila bank tutup, selesai kata. Pasal apa selesai? Dah sembelih kambing seekor, makan 10 orang. Tak boleh macam ni. Dia janji kena tunai. Sebab tu mereka-mereka yang menunaikan janji ni, Allah pujilah Al-Quran. Kita melihat dalam perjanjian itu ada 70 orang muslimin, 2 orang muslimat yang berbai'ah dengan Nabi. Jadi bila mereka makna kata tiba di Mina di malam yang gelap itu, mereka tanya Nabi, apa bai'ah kami? Maka Nabi kata, wa antang suruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum. Bahawa kamu berjanji, kamu akan tolong aku, kamu akan bantu aku bila aku berhijrah nanti ke Madinah. Janji tolong bantu aku, kamu jaga aku bila aku sampai ke Madinah nanti. Ma tamna'una bihi anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Seperti mana kamu jaga diri kamu, kamu jaga isteri kamu, dan kamu jaga anak-anak kamu. Walakumul jannah, dan bagi kamu syurga. Itu perjanjian yang Nabi minta. Berjanji untuk jaga aku, tolong aku, pertahankan aku. Seperti mana kamu jaga diri kamu, kamu jaga isteri kamu dan anak-anak kamu. Kalau kamu tunaikan janji ini, walakumul jannah, bagi kamu syurga. Jadi seorang bai'ah. Ya. Sampai tang Nasibah binti Ka'ab, muslimat yang 2 orang ni, salah seorangnya Nasibah. Nasibah suar tangan nak berbai'ah, bersalam dengan Nabi. Nabi kata, kamu telah berbai'ah. Nabi tidak bersalam dengan Nusaibah binti Ka'ab. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka-mereka ini jaga Nabi semua. Betul-betul jaga. Sebab itu kalau kita buka sirah, kebanyakan makna kata sahabat-sahabat di Madinah inilah yang paling ramai mati syahid setiap kali peperangan. Yang ramai cedera. Mereka tunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam perang Uhud, kalau kita pergi Madinah, biasanya pergi umrah
atau kita pergi kerja haji, selalunya kita dibawa untuk melawat medan Uhud. Di Uhud ni dia ada satu bukit. Nama bukit tu Jabal Rumi. Dinamakan bukit tu Jabal Rumi sebab di bukit itulah Nabi letakkan pasukan pemanah. Ni sharpshooter semua ni letak atas tu. Mereka ni ditugas oleh Nabi untuk memanah musuh di atas. Dan Nabi pesan, jangan tinggal bukit ini, apa pun berlaku, sehingga aku arahkan. Jadi pasukan pemanah ni ditempatkan bukit itu. Nabi atur strategi. Bila berlaku peperangan, pasukan pemanah ni panah tentera kafir, hingga menyebabkan, mana kata, orang kafir berundur. Apabila orang kafir ni berundur, tinggalkan banyak harta rampasan. Sebagian besar mereka-mereka yang ada di bukit ni, bukit strategik ni, Jabal Rumi ni, mereka turun pada bukit. Walaupun setengahnya kata jangan turun, Nabi pesan jangan turun. Sebagian besarnya turun. Tinggal beberapa orang saja yang duduk di atas puncak bukit itu. Ketika itulah Khalid bin Walid, masa itu belum Islam, dia menjadi ketua tentera kufar. Dia pusing ke belakang, dia naik atas bukit, dia tawannya bukit tersebut, dan dia bunuh sahabat-sahabat yang ada di puncak bukit itu. Dan mereka terus menguasai bukit strategik dan terus melancarkan serangan daripada bukit tersebut, hingga pasukan tentera Islam berceramuk lentang pukang. Ketika itu Nasibah binti Ka'ab ni, yang mana beliau datang ke medan Uhud, tujuan dia nak rawat tentera-tentera Islam yang cedera. Dia bawa minuman untuk beri minum pada tentera-tentera Islam yang dahaga. Tiba-tiba dia sampai ke medan Uhud, dia tengok pasukan Islam dipukul dengan teruk sekali. Bahkan Nabi SAW diberitakan dah mati, wafat. Tapi Nasibah binti Ka'ab, dia tengok Nabi ketika itu berlindung di sebalik seketul batu yang besar. Panah yang, makna kata, yang ditujukan ke atas Nabi begitu hebat sekali. Nabi berlindung di sebalik satu batu. Dalam kitab sirah menyebut Nasibah binti Ka'ab terus mengambil sebilah pedang daripada sahabat yang dah syahid, dan juga perisai, dan melindungi jasad Nabi SAW, menempis setiap panah yang datang ke arah Nabi. Sehingga Nabi menyebut dalam hadisnya, kemana arah aku lihat pada ketika itu, maka aku lihat Nasibah binti Ka'ab itu pantas dan berani mempertahankan jiwa raga aku. Allah puji sahabat yang menunaikan janji mereka itu dengan firman Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma a'adullah alaih faminhum man qadah nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu, benarlah janji mereka dengan Allah dan Rasul. Ada di kalangan mereka yang syahid, dan ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu untuk syahid, namun mereka tidak mengubah janji-janji mereka itu. Maka satu pertanyaan yang saya nak lontarkan kepada kita semua, kenapa orang Madinah ini dia mudah menerima Islam dibandingkan orang Mekah? Sedangkan orang Mekah ni, tuan-tuan, orang Mekah ni mereka kenal Nabi Muhammad, sebab Nabi membesar di Mekah, dan mereka pernah menggelarkan Nabi dengan gelaran yang tinggi, Al-Amin, orang yang kepercayaan. Dalam kitab sirah Ibn Hisham disebut, orang Mekah ni, Abu Lahab, Abu Jahal semua ni, walaupun mereka lawan Nabi, tapi mereka simpan duit kat Nabi. Nabi jadi banker. Dia percaya kat Nabi. Walaupun mereka kata Nabi tak betul lah itu ini, tapi hati kecil mereka tak boleh menolak. Mereka betul-betul percaya kat Nabi. Mereka bagi simpan barang kemas mereka, duit ringgit mereka, simpan kat Nabi. Sehingga dikatakan pada malam Nabi nak hijrah tu, Nabi, duit tu Nabi beritahu Sayyidina Ali, ini orang ni punya, ini orang ni punya, ini orang ni punya, tolong kau bagikan pada yang empunyanya. Begitu kepercayaan yang mereka beri kepada Nabi. Tetapi tak tahulah macam mana, mereka tak boleh nak beriman, tak boleh nak terima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka percaya kat Nabi, tapi tak percaya dengan apa yang Nabi bawa. Sebab itu ulama tasawuf kata, beriman dengan Nabi ni bukan setakat beriman dengan tubuh badan dia, percaya kepada tubuh badan dia. Kita kena percaya apa yang baginda bawa. Kalau setakat beriman, percaya tubuh badan Nabi, Nabi gitu, Nabi gini, tapi ajaran dia kita tolak, macam puak-puak jahiliah lah. Jadi setelah kita, ulama-ulama buat kajian, ulama kata, sebelum datangnya Nabi SAW, orang Madinah ni
mereka dah tahu tentang Nabi. Mereka tahu awal lagi. Bahkan ada mereka yang mengetahui sebelum Nabi dilahirkan, mereka dah tahu dah tentang akhlak, rupa, tubuh badan Nabi. Ini semua dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah kata Allah, bagaimana Allah Ta'ala berkata Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, aku ini Rasulullah yang diutuskan kepada kamu, dan aku datang nak membenarkan apa yang ada di tangan kamu, yakni kitab Taurat, dan aku membawa satu khabar gembira. Akan datang seorang Rasul lepas aku, namanya Ahmad. Nabi Isa bagi tahu awal dah. Nabi Muhammad sebelum dilahirkan namanya Ahmad. Tapi bila dilahirkan, ibunya pun nama Muhammad. Itu pun dengan kehendak Allah Ta'ala lah. Bila lahir namanya Muhammad. Sebelum dilahir namanya terkenal dalam kitab Taurat dan Injil, namanya Ahmad. Bukan setakat nama aja. Bahkan tuan sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami bagi kitab, mereka kenal kamu Muhammad macam mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Macam kita kenal anak kita lah. Dengar suara dia pun, katalah budak-budak ramai, ada sebaya-sebaya dia 5-6 orang kan? Salah seorang tu dia panggil Abi, kita tahu tu anak kita. Suara dia kita kenal, anak kita berapa pangkat tu. Dengar jalan tapak kaki dia pun kita tahu, dengar tangisan dia pun kita tahu. Begitulah Allah gambarkan bagaimana ahlul kitab, ulama-ulama Yahudi Nasara, mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Tapi riwayat saya nak cerita ni betul tak betul saya tak tahu. Tapi saya biasa dengar orang ceramah. Apa nama? Orang Arkam. Saya dulu Al-Arkam. Saya biasa duduklah jemaah Arkam lebih kurang 5 tahun. Saya biasa satu perhimpunan besar-besaran yang dibuat oleh Arkam dekat Jalan Keliling. Itu ada ni. Penceramahnya Ustaz Alim Abbas. Saya masih ingat sampai sekarang dalam satu ceramah dia menceritakan apabila Nabi mengutus Abu Dahya. Abu Dahya ni tuan, dia ni seorang sahabat yang segak, tampan. Jibril AS kalau dia datang jumpa Nabi, dia rupa manusia, biasanya rupa Abu Dahya. Dan banyak sahabat-sahabat ingat Abu Dahya. Bila dah dia pergi, Jibril pergi, baru Nabi beritahu, itulah Jibril AS. Selalunya Jibril kalau dia datang, dia merupa macam rupa Abu Dahya. Abu Dahya ni Rasulullah utus pergi ke Syam. Pergi ke Syam atau pergi ke Rom. Dulu ni Syam ni maknanya Syria, Jordan, apa nama, Jordan, Lebanon. Jadi semua ni dikenali zaman dulu namanya Syam. British ni datang pecah-pecah ni, orang Islam ni. Dulu semua panggil Hijaz. Tapi sekarang ni dah dipecah-pecahkan. Ada Lebanon, ada Syria. Memang kerja orang putih, kerja penjajah memecah belahkan kita. Dulu kita ni, tanah Melayu ni, dengan selatan Thailand tu, itu satu kelompok bangsa tu, satu negara tu. Tetapi mereka pecah-pecahkan. Ini pengaruh British, ini pengaruh mana kata bawah pengaruh Siam. Dia pecah-pecah. Kita dengan Indonesia. Ini melalui perjanjian Belanda. Perjanjian Belanda, saya lupa 1547 apa. Dia pecah-pecahkan. Belah sana pengaruh Belanda, belah sini pengaruh British. Dipecahkan bangsa Melayu Islam ni. Jadi masa tu apabila mana kata berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak pergi ke Mekah, ditahan, akhirnya berlakulah perjanjian antara Nabi dan mana orang Mekah, berjanji. Perjanjian tu namanya perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi kandungan perjanjian tu, mereka tak berperang 10 tahun. Maka Nabi mengambil kesempatan itu untuk melebar luaskan makna kata pengaruh dan agama Islam. Antaranya Nabi mengutus surat kepada pembesar-pembesar dunia ketika itu, antaranya Maharaja Rom yang bernama Herakla. Kita panggil apa? Hercules. Herakla, Rom Timur. Bila Abu Dayak masuk berjumpa Herakla dan mengunjukkan surat utusan Nabi SAW, bila dibaca oleh Maharaja Herakla,
Maka dibawa, makna kata Raja Rumi bawa Abu Dahyak masuk satu bilik. Ini kata Ustaz Alim Abbas. Dalam bilik itu ada 3 gambar. Abu Dahyak sendiri terkejut. Macam mana salah satu gambar yang 3 tu ada sekeping gambar betul-betul rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinlah agaknya dalam kitab Taurat yang betul-betul asli ni Allah Taala menggambarkan rupa tubuh badan Nabi sehingga mereka boleh lukis rupa Nabi. Begitu maksud allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Banyak sejarah menunjukkan bahawasanya orang-orang ahlul kitab ni mereka kenal Nabi Muhammad sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Contohnya, kita tengok di antara ahlul kitab di Makkah, namanya Waraqah bin Nawfal. Apabila Nabi kita Muhammad SAW, makna kata, mengalami peristiwa di Gua Hira. Kali yang pertama turunnya suratul Alaq. Nabi balik ke rumah. Makna kata minta isteri dia selimutkan dia. Zamiluni. Minta selimut. Nabi sejuk, Nabi ketak, Nabi takut. Kerana Nabi tak pernah jumpa satu makhluk seperti mana Jibril alaihissalam itu. Jibril datang kat Nabi di Gua Hira tu, tubuh badannya yang asli. Kita bayangkan Jibril alaihissalam ni, kepak dia saja, setengah kepak dia satu dunia liput. Dia ada 60 kepak. Datang kat Nabi, Nabi takut dia amat sangat. Hingga Nabi balik ke rumah minta isterinya Khadijah selimutkan dia. Maka Nabi cerita pengalaman dia di Gua Hira kepada Khadijah. Maka Khadijah segera membawa Nabi berjumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni dia baca, dia hafal kitab Taurat, dia hafal kitab Injil yang asli itu. Kebetulan pula Waraqah bin Nawfal ni bapa saudara kepada Siti Khadijah. Kata antara lain, kata Waraqah bin Nawfal, Muhammad, wahai anakku, cerita pengalamanmu kepada aku. Nabi cerita satu sampai habis. Maka kata Waraqah bin Nawfal ketika itu dia dah tua, 100 tahun dah umur dah. Dia kata pada Nabi, inilah namus di mana Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Engkaulah Nabi akhir zaman. Dan antara lain lagi kata Waraqah bin Nawfal, mudah-mudahan Allah panjangkan umur aku dan Allah kembalikan aku menjadi muda. Dan aku pertahankan kamu Muhammad sehabis-habisnya bila kamu diusir keluar daripada kampung dan halaman. Nabi ketika itu seorang makna yang dihormati oleh orang Arab di Mekah heran. Apakah makna kata kaum aku akan mengusir aku daripada Mekah ini? Maka kata Waraqah bin Nawfal, ya Muhammad, tak seorang pun yang membawa seperti mana yang kamu bawa illa udi, melainkan dia akan dimusuhi. Makna kata tuan-tuan, Waraqah bin Nawfal dah kenal dah Nabi ni seorang Rasul. Kalau kita baca sejarah ketika Nabi duduk dengan pak saudaranya Abu Talib, umur Nabi sekitar 9-10 tahun nama satu. Bapa saudara dia bawa dia pergi berniaga di Syam, Abu Talib. Sampai di satu tempat ada sebuah gereja. Tepi gereja tu ada satu pokok. Nabi duduk bawah pokok tu. Kemudian pada ni keluar daripada gereja dia. Dia jumpa Abu Talib. Dia kata, ni siapa ni? Tanya Abu Talib. Abu Talib kata, anak aku. Kamu jangan bohong, dia kata. Budak ni mana ada mak pak? Budak ni bapak dia mati ketika dia dalam kandungan ibu. Umur 8 tahun, mak dia mati. Dia yatim piatu. Dia boleh sebut sampai peringkat tu. Aku nasihat kamu, kau bawa balik budak ni cepat-cepat. Bawa balik ke Mekah cepat. Dapatkan Yahudi bunuh dia. Begitu tuan. Jadi sampai peringkat tu mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahlul kitab ni dia ramai di Madinah. Di Mekah tak. Bilangannya terlampau kecil. Tapi di Madinah boleh kata rata-rata kampung, rata-rata pekan ada saja ahlul kitab. Dan ahlul kitab ni lah yang bercerita pada orang ramai. Tak lama lagi datang seorang Nabi namanya Muhammad, itu macam-macam dia cerita. Jadi boleh kata rata-rata penduduk Madinah dah tahu tentang akan lahir seorang Rasul, namanya begian, rupanya begian, keadaannya macam ni. Kemudian bila mereka pergi mengerjakan haji di Madinah, bila
dengar berita ada seorang Nabi, ada orang manusia mengaku Nabi, dan mereka pergi jumpa Nabi ataupun Nabi jumpa mereka. Mereka tengok tutur cakap Nabi, tengok akhlak Nabi, tengok panggil Nabi, tengok tubuh badan Nabi, tengok rupa Nabi. Maka mereka yakin, inilah sebenarnya seorang Rasul. Lantas mereka beriman. Kemudian mereka menyebar luaskan makna kata berita tersebut. Dengan pantas dan cepat orang Madinah beriman kepada Nabi dan menerima Islam. Saya buat satu kesimpulan. Kenapa orang Madinah dengan mudah menerima Islam? Sebab mereka ada ulama, mereka ada tok guru, mereka ada orang alim yang mencerita pada mereka tentang Nabi. Di Mekah dia tok guru tak ada, ulama tak ada, tok guru tak ada. Yang banyak di Mekah tok harum. Dia kira minum arak, dia kira berzina, dia kira simpan perempuan, dia kira makna kata berjudi, dia kira sembah berhala. Tempat yang macam ni Islam tak subur. Buminya gersang daripada hidayah Allah Ta'ala. Tapi bumi yang banyak tok guru, banyak ulama, banyak mengajak Islam seperti Madinah tu, maka bumi ni cukup subur dengan Islam. Bumi subur, kita tahu aja benih tuan-tuan, cepat dia tumbuh. Kerana persiapan tu dah ada siap untuk menerima Islam. Di Malaysia pun macam tu. Kalau tuan-tuan tengoklah, yang banyak pondok, bukan pondok derian, pondok mengaji lah. Tuan-tuan tengok tempat banyak pondok. Jadi Kedah, di Kelantan, Terengganu. Sini banyak pondok. Islam naik cepat. Kami di Perak ada juga pondok. Pondok derian, pondok Tungu Bas, pondok polis, pondok telefon. Ini lambat sikit tu. Tempat yang banyak pondok kita nampak Islam naik begitu pesat sekali. Sebab itu dalam konteks dakwah, sebab itu kita nak Islam bangkit cepat, kita hidupkan masjid, hidupkan surau, panggil ustaz mengajar, buat program bagi orang faham agama. Bila orang faham agama, insya-Allah orang akan jadi baik. Sebab itu pengajaran hijrah yang besar memberi makna kepada kita. Kalau kita mau merubah masyarakat jadi baik, inilah kaedah caranya. Kita jadikan tempat kita macam Madinah. Tempat yang banyak ulama, banyak tok guru. Saya jumpa satu orang baru ni, orang kaya kan. Dia orang kaya. Dia cerita sembang dengan saya. Dia buat satu tahfiz di Bukit Beruntung. Dia semua dia biayai, seorang-seorang dia. Dia ambil anak-anak yatim, berapa ratus orang tu. Dia buka satu pusat tahfiz, dia bayar gaji pada guru, makan minum, semua dia supply. Dia gunakan kekayaan dia itu untuk mengembangkan ajaran Islam. Alhamdulillah. Mana kesedaran ni dah ada di kalangan masyarakat. Kita kembangkan lagi insya-Allah. Saya percaya tuan-tuan, punca masyarakat jadi rosak sebagian besarnya kerana jahil. Dia tak faham agama. Biasa saya jumpa orang, tengok lain macam ya. Jiran saya sebelah tu. Dulu saya duduk di Ipoh. Kampaikan telekong pun tak ada di rumah. Saya kesian, saya tengok, saya kata kat isteri saya, cuba hampa pergi rumah sebelah tu. Cuba hampa tengok apa masalah dia. Anak dia dah perempuan besar, dah pakai seluar pendek yang panjang. Suami seluar pendek tu hai lah. Anak perempuan pun seluar pendek. Rupanya kain telekong pun tak ada. Kiblat pun tak tahu mana arah. Saya kata ni teruk lah, memang teruk. Kita tak maulah kata apa kat dia. Tapi kita cuba cari jalan macam mana nak selamatkan dia. Saya pakat dengan isteri saya. Isteri selalu bila masak-masak hantar semangkuk. Bagi rapat, bagi elok. Satu hari nak jadikan cerita tuan-tuan. Dia sidai kain. Bila dia sidai kain, hujan nak turun. Saya kata isteri saya, cepat-cepat pergi kutipkan baju dia. Pergi kutipkan baju, tolong lipat lagi tu. Dia balik-balik hujan lebat. Allah habislah kain aku. Tiba-tiba kita bagi tahu kita dah kutipkan baju dia. Kita dah lipat bagi elok. Terduduk dia tuan-tuan. Lepas tu apa kita cakap semua dia pakai. Dia kata kita ni kira orang bagus lah. Itu saya dakwah pelan-pelan, tarik suami dia pun saya tarik di surau. Isteri dia pun kita mula dah didik dia suruh pakai tudung. Alhamdulillah. Rupanya tuan orang tak reti, tak faham, dia tak tahu suruh. Saya biasa tanya dia. Nak tanya sikit, kau tahu tak sifat 20? Dia kata kat saya, sifat 20 tu menantang apa? Dia tanya. Saya kata bewak. Dia tanya pula bewak tu kecil agak besar ke kecil? Saya kata bukanlah gitu kau tak melawak. Cerita sifat 20 macam mana cara nak beriman, cara nak ibadat. Rupanya tuan-tuan, mereka ni jadi macam tu kerana kejahilan. Kita kena bimbing lah, kita kena tolong lah. Masya Allah. Itu dia. Jadi dalam hal ni, makna kata berlakulah hijrah Nabi SAW dalam masa yang pantas dan cepat.
Islam berkembang. 8 tahun dia Nabi mengambil masa untuk membina sebuah negara, kemudian membina kekuatan ummah dengan iman dan Islam. 8 tahun selepas Nabi hijrah, Nabi balik ke Mekah bawa bala tentera dengan penuh izzah. Orang Mekah langsung tak lawan. Nabi kata, siapa nak selamat pergi duduk di Baitullah, duduk dalam Masjidil Haram. Siapa nak selamat pergi duduk rumah Sufyan, di rumah Abu Sufyan. Semua mereka lari ke masjid, lari ke rumah Abu Sufyan. Semuanya diterima oleh Allah, diterima oleh Rasul, tak diapa-apakan. Walaupun sebelum ni mereka buat zalim kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka bebaslah Mekah itu daripada berhala dan sebagainya, seperti mana yang kita lihat sekarang ni. 8 tahun ya. Maka menunjuk kepada kita bagaimana hebat sambutan orang-orang Madinah terhadap agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil kesempatan ini sikit lagi, insya-Allah dengan izin Allah. Saya nak baca satu ayat berkaitan dengan masalah hijrah ni. Boleh rujuk surah An-Nisa ayat 97. Yang saya rasa iktibar paling besar lah kita ambil. Firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maksud lebih kurang, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Maka malaikat bertanya, apa jadi dengan kamu ni? Maka mereka menjawab, kami ni golongan mustadhafin di atas muka bumi. Malaikat tanya lagi, bukankah muka bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tidak berhijrah? Maka bermula mereka itu, kata Allah, mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sebagian besar mufassirin menyatakan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini berkaitan dengan 6 orang. 6 orang ni, mereka ni beriman kepada Nabi dan mereka mengucap 2 kalimah syahadah ketika Nabi berada di Mekah. Tapi bila datang perintah hijrah, mereka tak hijrah. 2 tahun lepas itu berlaku perang Badar antara Nabi dan juga orang Mekah. Dalam peperangan Badar ini, mereka 6 orang ini dipaksa oleh kaum keluarga mereka untuk menyerang Nabi SAW. Maka mereka pun keluar ke medan Uhud bersama tentera kufar dan memerangi Nabi dan para sahabat. Tapi tuan-tuan, nasib mereka tak baik. 6 ni mati, dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya kata Allah, mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Maksud zalim ni hang orang Islam. Pasal apa lawan Nabi? Patutnya alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang kafir berperang di jalan Tauhid. Tapi kamu terbalik. Kamu mengaku beriman, kamu lawan Nabi. Mereka mati dibunuh oleh tentera Islam. Mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka, kata Allah. Qalu, kemudian malaikat tanya mereka ni, fima kuntum? Apa jadi hampa ni? Mengaku beriman, lawan Nabi. Apa kena kat hampa ni? Qalu, mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami golongan mustad'afin. Kami golongan lemah atas muka bumi. Kami dipaksa. Nak buat macam mana? Kami ni timun, mereka tu derian. Golek luka, menggolek pun luka. Ini orang lebah semangat. Nampak jana ustaz, kita ni timun, mereka tu derian. Golek luka, menggolek pun luka. Saya kata betul lah, mereka derian. Tapi derian ni dia tahan 5 hari ya. Masuk 5 hari, duri dia lembek. Pungkuk dia merekah. Derian ni dia 5 hari ya. Lebih dari 5 hari dia tak ada dah. Dia punya isi dah tak sedap. Gas dah keluar, pungkuk dah merekah. Ambil getah lilik pun orang tak mau beli dia. Habis nak buat apa derian ni? Buat tempoyak lah. Yuk. Bila derian jadi tempoyak, siapa hebat? Timun kan? Derian. Timun lah hebat. Dia
Tiba tu challenge tempoyak tu. Memberi arti seseorang tu dia kuat, bukan selama-lama dia kuat. Satu hari dia akan lemah. Begitu juga orang yang lemah, tak selama-lama dia boleh lemah. Satu hari dia akan kuat. Kena usahalah sikit. Ini semangat tak ada langsung. Malaikat tanya lagi. Qalu, kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan? Bukankah muka bumi Allah luas? Yang kamu duduk di Mekah ni apa pasal? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tak hijrah? Pindahlah pergi Madinah. Yang duduk sini cari apa? Faulaika ma'wahum jahannam. Kesemua mereka ni dicampak oleh malaikat masuk neraka jahannam. Wasa'at masira, neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Kita fikir balik kenapa mereka masuk 6 orang ni masuk neraka jahannam? Kerana mereka lawan Nabi. Kenapa mereka lawan Nabi, serang Nabi? Kerana mereka dipaksa. Macam mana boleh mereka dipaksa? Kerana mereka tak hijrah. Kalau takdirnya mereka hijrah, kemungkinan besar tak berlaku peristiwa macam ni. Jadi dengan sebab tak hijrah lah, maka mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka jahannam. Oleh itu tuan-tuan sekalian, kata ulama, hijrah wajib. Cuma bentuknya berlainan. Hijrah dulu Mekah pergi Madinah. Hijrah sekarang la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah, tak ada lagi kewajipan berhijrah Mekah pergi Madinah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang tinggalnya hijrah dan niat, jihad dan niat. Jihad nak mengislahkan diri, bagi diri kita jadi elok, dan juga niat untuk makna kata beramal dengan amalan Islam. Secara ringkas saya bagi tahu tuan-tuan, mengikut kata ulama-ulama, bahwasanya hijrah berlaku, wajib dilakukan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, bila kita duduk di negeri orang kafir yang zalim, di mana mereka tak benarkan kita beramal dengan amalan Islam. Macam pernah berlaku satu ketika di Kemboja, ketika dikuasai oleh rejim Pol Pot. Mereka bom habis masjid. Ulama-ulama ditangkap, dipaksa makan babi. Orang-orang Islam, perempuan dirogol, kanak-kanak dibunuh. Makna ketika itu, kalau kita tunggu lagi di situ, kemungkinan kita makna kata tak boleh pertahankan iman kita. Ketika itu wajiblah kita berhijrah, cari tempat selamat. Mak mentua saya orang Kemboja, dia bawa anak 6 orang masuk hutan nak lari daripada Kemboja itu. Dia kata saya 6 anak dia mati kelaparan. Dia kata 6 orang mati. Dia berapa tahun, 30 tahun dia berhijrah kerana nak menyelamatkan iman. Rasa-rasanya benda ni tak berlaku kat kita, kan? Siapa nak kacau kita? Masa tu di Kemboja nak mengaji Quran pun tak boleh. Sampai peringkat kalau kita nak, sampai isteri kita nak tutup aurat pun tak boleh. Nak semayang pun tak boleh kitanya. Anak kita nak mengaji pun tak boleh. Ketika itu kita kenalah pergi cari, berhijrah ke tempat yang selamat untuk menyelamatkan iman kita. Yang kedua, hijrah yang kedua yang mesti kita lakukan bila kita berada di satu tempat. Tempat ini tuan-tuan sekalian, tak ada tok guru, tak ada ulama, tak ada majlis ilmu, kuliah langsung tak ada. Kalau kita duduk situ lama-lama, kita pun jahil. Kita tak kenal Tuhan, tak tahu cara nak buat ibadat dan sebagainya. Sama ada kita hijrah atau kita bawa tok guru pergi ke situ. Sebulan, 2 minggu sekali ke, seminggu sekali ke, kita adakan majlis ilmu supaya kita tak jadi orang jahil. Kalau tak boleh juga, maka wajiblah ketika itu kita hijrah ke tempat yang ada ulama. Supaya makna kata kita dapat ilmu dan boleh beramal dengan amalan Islam. Yang ni pun saya rasa tak berlaku. Kita aja tak mau mengaji. Hang duduk di mana? Taman mana ustaz tak masuk, cuba cakap. Pejabat mana ustaz-ustaz tak masuk. Kita buka TV, kita boleh bari, boleh tengok channel-channel apa tentang kuliah dan sebagainya. Kita saja tak mau. Sebab itu hari ni tuan-tuan, bila mati besok, tuan-tuan tak boleh bagi alasan di hadapan Allah kenapa tuan-tuan jahil. Di mana-mana orang mengajar. Pergi pejabat pun pergi, taman-taman semua pergi, yang ajak pergi rumah pun kita layan semua. Orang buka sekolah, buka apa, macam-macam. Yang ni pun tak berlaku juga kat kita, Masya Allah. Dan yang ketiganya, kata ulama, bila kita berada di sebuah negara, negara itu tidak melaksanakan tugas-tugas amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan amal ma'ruf munkar nakir. Amal ma'ruf nahi mungkar. Saya dengar satu ceramah, saya tak tergelak mampu.
Tuan-tuan, mari tegakkan amar makruf munkar nakir. Bukan amar makruf munkar nakir, amar makruf nahi munkar. Teruk dia lah, tersilap dia kata. Amar makruf nahi munkar. Makna ditegakkan Islam, laksanakan perintah Allah, hukum hakam Allah Ta'ala, semua dilaksanakan. Maka kerajaan yang ada itu, makna kata mencegah kemungkaran daripada berlaku secara berleluasa. Mengajak manusia ke arah kebaikan. Kan? Kalau kita tak ada benda macam ni, kita kena usaha. Macam mana usaha? Iaitu kata ulama dengan menubuhkan jamaah, menubuhkan satu kumpulan atau parti, apa saja kita sebutlah, yang bertujuan untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, menegakkan hukum Allah. Dan kita join, kita masuk kumpulan tu, bersama-sama menyumbang tenaga, pemikiran, harta benda dan sebagainya untuk mendaulatkan Islam di atas muka bumi Allah. Itu hijrah yang ketiga. Dan saya rasa 1, 2 tu tak berlaku. Maka tugas kita yang ketiga lah. Maka kita syukur pada Allah Ta'ala, kita di antara negara yang boleh menggunakan sistem demokrasi untuk mana kata menegakkan Islam. Kita gunalah peluang ini, pendekatan cara muwajahah silmiah, dengan cara dakwah, menyeru, memujuk, mengajak dan sebagainya. Kita guna peluang-peluang ni untuk mendaulatkan Islam di tanah air kita yang tercinta ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita Allah bagi tak sama tuan-tuan, ada orang lebih macam ni, ada orang lebih macam ni. Kita gunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengeluarkan satu power, satu kuasa. Islam ni tuan-tuan sekalian, dia ibarat macam seketul batu. Batu yang dilontar dalam kolam. Bila kita lontar dalam kolam tu, dia akan mewujudkan gelombang. Gelombang yang wujud ini ikut saiz batu. Batu kecil, gelombangnya kecil. Batu besar, gelombangnya besar. Begitulah Islam, rahmat yang dilahirkan daripada Islam, ikut kekuatan Islam yang kita bawa. Mungkin kalau saya boleh buka pondok sikit, dapatlah 2-30 orang, 5-60 orang, paling banyak 100 orang mengaji dengan saya. Dapatlah rahmat lebih kurang. Tetapi cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Islam ni ibarat batu yang besar, macam sebuah bangunan ni, kalau dicampurkan lautan yang luas, dia akan mewujudkan gelombang yang maha besar. Gelombang ni kalau sampai tepi pantai, dia akan sapu bersih sampah sarap yang ada tepi pantai. Begitulah Islam, bila dia berkuasa tuan-tuan, maka dia boleh menghapuskan segala kemungkaran, kemaksiatan di atas muka bumi, menghapuskan segala penyalahgunaan kuasa, menghapuskan segala kezaliman yang berlaku atas muka bumi. Maka bersihlah muka bumi itu dengan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazina immakannahum fil ard aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Orang yang kami beri kuasa memerintah atas muka bumi, mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mereka menyuruh yang ma'ruf, mereka mencegah kemungkaran dan mereka kembalikan urusan pemerintahan kepada Allah Ta'ala. Ini semua berlaku tuan-tuan apabila umat Islam di sebuah negara itu faham Islam. Maka ke arah inilah tuan-tuan, kita gunakan seluruh kemampuan kita untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Saya buat cara saya lah, buka pondok, adalah bukan ramai, ada 100 orang. Saya azam lama dah, dekat 20 tahun dulu, 10 tahun dulu. Saya kata, saya kalau Tuhan bagi kemudahan, saya nak bagi pendidikan percuma pada anak bangsa saya. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni saya mampulah dengan izin Allah bagi pengajian percuma. Masuk sekolah saya, pondok saya, pendaftaran tak kena, yuran tak kena, apa tak kena. Bahkan saya bagi beras lagi kat mereka. Saya belah ikan keli, ada 5,000 ekor dah. Siapa nak makan ikan keli boleh. Saya belah ayam, dan sampai itu saya belah itik telur tuan. Itik telur saya ni 1,500 ekor, saya buat 2 peringkat. Yang 500 tu dah bertelur. Kira-kira satu hari 400 lebih dia bertelur. Jadi telurnya saya buat telur masin, dan saya buat buah hulu. Jadi telur masin, kenapa saya cenderung buat telur masin? Kerana tuan-tuan, saya lihat di ziarah beberapa tempat buat telur masin, saya dapati tuan-tuan sekalian, makna kata telur itu tidak dibasuh. Memang tak basuh. Telur tu tak basuh, kemudian dibalut dengan garam yang bergaul dengan tanah merah. Tanah merah tu dibubuh air sikit, macam kita duk goreng sup pisang, lebih kurang tepung dah. Dia gaul-gaul tu, jadi bergaul lah tanah merah, garam, belendiak-lendiak apa semua, dengan apa nama, dengan kita kata tai itik tu. Lepas tu digolek dengan sekam padi yang dah dibakar. Itulah yang kita makan telur masin. Tuan-tuan bayang, garam tu dah bernajis, masin yang masuk dalam tu. Maka saya bertekad nak menyelesaikan masalah ni. Saya belah itik tuan.
Saya belah itik, saya basuh telur. Kemudian saya balut macam yang dia orang buat. Memang telur tu busuk. Sebab dia garam tu dia tak dapat nak sebati betul dengan kulit tu. Bila kita basuh, saya cuba tidak basuh sebiji. Yang kita tak basuh tu memang elok. Yang kita basuh tu akan busuk. Kerana telur bila dibasuh, dia sejuk. Maka telur tu akan busuk cepat. Maka saya buat cara lain. Saya buat air garam, saya rendam. Saya buat percubaan lah. Alhamdulillah dengan cara rendam ni, memang telur yang kita basuh tu, kita rendam, memang tak busuk. Jadi Alhamdulillah, hari ni itik saya bertelur lebih kurang 400 biji lebih. Jadi saya buat telur masin, saya bubuh dalam balang. Tapi nak buat di sini balang payah. Saya bubuh dalam apa? Dalam dia punya plastik. 10 biji saya bubuh itu. Jadi kalau tuan-tuan ada di luar tu, tuan-tuan nak beli, tuan-tuan balik, tuan-tuan bubuh peti air. Jangan bubuh yang sejuk sangat tu, yang bawah sekali tu, yang bubuh sayur tu. Bubuh bawah tu bila nak makan rebui. Nak makan rebui, insya-Allah. Telur masin tu bersihlah insya-Allah. Kalau tak cukup, tuan-tuan boleh turun di bawah. Di bawah tu saya bubuh dalam balang-balang. Dalam balang saya siap apa semua. Nak buat naik balang ni payah. Saya bubuh dalam dia punya apa? Crack dia tu. Tu telur masin. Jadi insya-Allah itulah usaha yang saya mampu buat. Sedikit keuntungan, pendapatan daripada kerja-kerja ni saya guna untuk makna kata mendidik anak bangsa saya ke arah mengenal Allah, beriman kepada Allah. Kata Abu Ala Al-Maududi, kalau batu duduk tengah jalan, kita berletih. Tak guna punya batu duduk tengah jalan, orang nak lalu tak boleh. Sampai kiamat pun dia duduk situ. Kena ambil batu, buang ke tepi. Kita berletih apa nak jadi anak muda, rosak begini-begini. Dia macam itulah juga. Jadi kita buat sikit usaha, insya-Allah kita buat pondok. Banyak orang telefon saya kata marilah mengaji sini, insya-Allah. Makanan saya sediakan. Mengaji percuma. Janji mau mengaji, mau ibadat. Alhamdulillah sikit sebanyak saya melihat adalah perubahan. Yang tak tahu baca boleh membaca, tak boleh baca kitab boleh baca kitab. Dan mereka ni kita hantar pula ke kampung-kampung untuk menyampaikan dakwah. Alhamdulillah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat sekalian, saya memanglah kita memerlukan kewangan, nak bayar bil api, itu dan ini. Semangat-semangat tuan-tuan setiap bulan tuan-tuan bagi pada saya tu, alhamdulillah saya gunakan di jalan untuk membawa manusia di jalan Allah. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. Ini ada hajat najat, iaitu untuk solat hajat. Untuk solat hajat. Dah baca apa? Tak apa nak nampak. Dah baca. Saya baca doa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan salihah, nas'aluka al-afwa wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka ghina linnas. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.